Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang tajwid, iaitu hukum nun mati dan tanwin. Ada 4 hukum bagi nun mati dan tanwin apabila bertemu huruf-huruf Al-Quran. Yang pertama, izhar halqi. Yang kedua, ikhfa hakiki. Yang ketiga, idgham. Dan yang keempat, iqlab. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, izhar halqi. Izhar bermaksud jelas ataupun nyata. Jadi maksudnya izhar halqi ini hendaklah dizahirkan sebutan nun mati dan tanwin tanpa mendengungkannya. Huruf-huruf izhar halqi ini dia ada 6. Alif ataupun hamzah. Alif dengan hamzah tu samalah. Ha, kha, ain, ghain dan ha. Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini, hendaklah dibaca secara jelas ataupun nyata. Okey, contoh wa min syarri hasidin idza hasad. Ini tanwin bertemu dengan alif, jadi dia tak ada dengung, dia jelas. Hasidin idza. Okey, contoh yang kedua, wa amma man khaffat mawazinu. Okey, nun mati bertemu dengan huruf kha, tidak ada dengung, sebutannya adalah jelas. Okey, kita tengok satu lagi contoh, tasla naran hamiyah. Okey, ini tanwin baris 2 di atas bertemu dengan huruf ha. Okey, jadi cara bacanya adalah jelas. Baik, yang kedua, ikhfa hakiki. Ikhfa maksudnya sembunyi. Hakiki maksudnya berlaku dengan sebenar-benarnya. Maksudnya ikhfa hakiki ini adalah sebutan pertengahan di antara izhar dan idgham, di antara jelas dan juga gabung, iaitu menyamarkan sebutan nun. Jadi sebutan nun tu dia sama-sama. Jadi apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hakiki, maka hendaklah didengungkan nun itu tanpa menzahirkan ataupun tanpa menggabungkan dengan huruf selepasnya. Okey, kita tengok contoh. Sebelum tengok contoh, kita tengok dulu huruf-huruf ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki ada 15, iaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Okey, kita tengok contoh. Wala antum aabiduna ma a'bud. Okey, di sini huruf nun mati bertemu dengan huruf ta. Bacaannya adalah dengung. Contoh yang kedua, allazina hum an salatihim sahun. Di sini nun mati bertemu dengan huruf sad, iaitu huruf ikhfa hakiki juga. Jadi bacaannya adalah dengung. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Khuliqa mim ma'in dafiq. Kat sini kita tengok yang ni tanwin bertemu dengan huruf dal. Bacaannya dengung. Itu adalah cara bacaan bagi ikhfa hakiki. Kita tengok pula yang ketiga. Yang ketiga ini idgham. Idgham ini dia dibahagikan kepada 2. Yang pertama, idgham ma'al gunnah, dan yang kedua, idgham bila gunnah. Idgham bermaksud menggabungkan. Maksudnya, idgham ini kita gabungkan suara huruf ke dalam huruf yang berbaris. Huruf-huruf idgham ma'al gunnah ada 4 sahaja, iaitu ya, waw, mim, nun. Manakala idgham bila gunnah pula ada 2 sahaja, iaitu lam, ra. Baik, apa beza idgham ma'al gunnah dengan idgham bila gunnah? Idgham ma'al gunnah apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf
idgham ma'al gunnah. Jadi kita hendaklah gabungkan bacaan nun itu ke dalam huruf selepasnya, kemudian kita kena dengung. Adapun idgham bila gunnah, kita gabungkan suara nun ke dalam huruf selepasnya tanpa dengung. Contoh idgham ma'al gunnah, tabbat yada abi lahabin wa tab. Di sini tanwin bertemu dengan huruf waw. Kita gabungkan ke dalam huruf waw ini berserta dengan dengung. Contoh yang kedua, sayadzakkaru man yakhsha. Nun mati dia jumpa dengan huruf ya, dia gabungkan terus dengan berserta dengan dengung. Contoh yang ketiga, wa nafsin wa ma sawaha. Tanwin bertemu dengan huruf waw, jadi tanwin ini dia gabung terus masuk ke dalam huruf waw berserta dengan dengung. Idgham maksudnya gabung, ma'al gunnah maksudnya berserta dengan dengung. Manakala idgham bila gunnah pula, idgham gabung, bila gunnah tanpa dengung. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, sini nun mati dia terus gabungkan ke dalam huruf lam. Jadi dia gabungkan tanpa dengung. Tengok contoh yang kedua, ar-ra'ahu istaghna. Okey, sini nun mati bertemu dengan huruf ra. Suara nun tu dia digabungkan ke dalam huruf selepasnya tanpa dengung. Tengok satu lagi contoh, fa'alul lima yurid. Okey, ini tanwin bertemu dengan huruf lam, tiada dengung sebab ini adalah idgham bila gunnah. Yang terakhir kita akan tengok iqlab. Iqlab ni senang sahaja sebab iqlab ni dia ada satu huruf sahaja, iaitu huruf ba. Apa maksud iqlab? Iqlab ni dari segi bahasa maksud dia tukar. Apa yang nak ditukar? Tukarkan huruf nun itu kepada huruf mim. Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hendaklah ditukarkan sebutan nun kepada suara mim secara ikhfa berserta dengung. Contohnya, izim ba'atha ashqaha. Kita tak sebut izin, kita sebut izim. Okey, nun mati di sini ditukarkan kepada mim berserta dengan dengung. Okey, kita tengok contoh yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna. Nun mati bertemu dengan ba, huruf nun mati ini dia bertukar menjadi huruf mim. Okey, kita tengok satu lagi contoh, wa anta hillum bihadzal balad. Okey, ini tanwin. Tanwin huruf lam ini dia tanwin bagi hadapan bertemu dengan huruf ba. Jadi dia tak sebut wa anta hillun, tapi wa anta hillum sebab dia bertemu dengan huruf ba. Ini adalah 4 hukum nun mati dan tanwin. Jadi sekarang saya akan bagi tips macam mana kamu nak ingat. Oh, ni ikhfa, okey ni idgham, okey ni iqlab. Macam mana nak ingat? Senang sahaja. Cara nak ingat dia, hafal lah. Macam mana lagi nak ingat? Ui, banyaklah nak hafal. Okey, betul banyak. Jadi kita hafal lah yang sikit. Macam mana nak hafal yang sikit? Okay, yang pertama kita hafal izhar halqi. Izhar halqi ada berapa je huruf? 6. Senang je nak ingat. Lepas tu kita hafal pula idgham. Idgham pun sikit je. Idgham ma'al gunnah campur dengan idgham bila gunnah ada 6 sahaja. Kemudian kita hafal lah huruf iqlab. Iqlab ada 1 je. Okey, jadi selain daripada huruf yang kita hafal tadi, yang selebihnya itu adalah huruf ikhfa hakiki. Kalau kita susah sangat nak hafal huruf ikhfa hakiki sebab dia banyak kan, dia ada 15. Dan bila kita baca Quran, susahlah baca Quran. Kadang kita dah baca Quran, kita dah tak ingat dah kat mana kita nak dengung, kat mana kita dah tak nak dengung. Okey, ini tips senang untuk tahu kat mana kita nak dengung, kat mana kita kena baca dengan jelas. Baik, kita tengok perbezaan antara dua ni. Okey, ini nun dia ada tanda mati. Yang ini nun dia tak ada tanda mati, tapi dia mati juga, cuma dia tak ada tanda mati. Kemudian yang ini tanwin, dia selari, baris atas dia selari, baris bawah dia selari, dan baris depan dia, baris depan dia macam ni. Manakala kita tengok yang ni pula, tanwin dia
bagi dia sengit. Okey, yang atas ni sini, ni sini. Dia tak selari. Bagi bawah tak selari, bagi depan pun dia huruf waw dua-dua. Okey, ini huruf nun mati yang ada tanda mati dengan tanda tanwin yang selari ini baca dengan jelas, baca dengan nyata. Dan apabila kita jumpa nun mati yang tak ada tanda ataupun tanwin yang tidak selari ini, kita bacalah dia secara dengung. Kita ingat macam tu je. Yang jelasnya izhar halqi, baca dengan jelas, dengan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ni dia gabungkan dan bacaannya tidak dengung. Manakala idgham al-gunnah, iqlab dengan ikhfa hakiki ni dia dengung. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.